Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama sekali marilah bersama-sama kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Ta'ala kerana dengan izinnya diberikan saya kekuatan untuk membuat sesi FB Live pada kali ini. Ini adalah sesi FB Live saya yang pertama. Semoga perkongsian saya pada hari ini bermanfaat untuk semua, insya-Allah. Memperkenalkan diri dulu, nama saya Surya Effendi bin Amiruddin. Saya merupakan seorang usahawan, saya bukan seorang ustaz. Ayah saya juga bukan seorang ustaz. Ayah saya seorang accountant dan ibu saya seorang suri rumah sepenuh masa. InsyaAllah saya akan berkongsi dengan tuan-tuan pengalaman saya menghafal Al-Quran. Sebelum saya teruskan, objektif yang nak kita capai dalam slot lebih kurang 30 minit ini, dalam slot Mutiara Ramadan kali ini ialah semoga perkongsian ini akan dapat memberikan semangat, motivasi dan harapan kepada anak-anak dan juga ibu ayah, tuan-tuan dan puan-puan yang ingin menghafal Al-Quran sekalipun bacaannya tak lancar, tajwid tunggang terbalik, baca banyak salah dan sebagainya. Jadi perkongsian ni sangat pentinglah, dan apa yang akan saya kongsikan ni adalah daripada pengalaman saya sendiri, bukan daripada cerita orang lain. Okey. Sedikit latar belakang. Saya bukanlah seorang yang pandai. Sebab ada orang kata kalau nak hafal Quran ni kena pandai supaya senang hafal Quran. Saya kategorikan diri saya ni average ataupun mungkin below average. Okey. Alhamdulillah lepas hafal Quran baru saya rasa kepandaian saya itu dah alhamdulillah dah makin meningkat, alhamdulillah. Tapi sebelum tu saya merasakan saya punya kepandaian adalah average saja atau below average. Nak bagi tahu betapa sebelum ni saya memang sangat teruklah dalam baca Al-Quran. Sebab untuk makluman semua, masa saya darjah 4, saya masih lagi belajar membaca Al-Quran dengan menggunakan Iqra. Tapi dulu ni Iqra sekarang. Iqra dulu dia pakai yang buku yang lebih besar. Darjah 4 baca Iqra. Kalau kita sekarang darjah 4 baca Iqra, mesti orang kata ya Allah, kan, teruknya lah dia ni kan. Tapi nak bagi tahu alhamdulillah Allah mempermudahkan dan akhirnya berjaya menghafal Al-Quran. Saya menghafal Al-Quran masuk Mahat Hafiz pada lepas tingkatan 3 masuk Mahat Hafiz. Kemudian alhamdulillah hafal dalam tempoh 1 tahun 9 bulan, dan sekarang dah 20 tahun dah hafal Al-Quran. So nak bagi tahu bagaimana seorang budak yang bacanya teruk, tajwidnya tunggang langgang, darjah 4 masih baca Iqra, mampu menghafal Al-Quran. Kalau tuan-tuan yang baca lancar, apatah lagi kan, yang pandai-pandai, yang baca lancar, harapan untuk menghafal Al-Quran lebih tinggi lagi, insya-Allah. Dengan syarat kena bersungguh-sungguh untuk menghafal Al-Quran. Okey. Saya nak mulakan dengan bagaimanakah rutin. Saya nak cerita berkaitan dengan rutin kehidupan di Mahat Hafiz. Saya faham dalam sistem persekolahan ada yang tahfiz tu part time, ada yang buat sikit-sikit, ada yang campur dengan akademik dan sebagainya. Tapi saya nak berkongsi pengalaman saya di Mahat Hafiz secara full time, yang mana majoritinya digunakan untuk menghafal Al-Quran dan juga ada juga akademik. Okey. Dia bermula daripada seawal subuh, sebelum subuh lagi. Kalau ikut tentatif biasanya kita akan bangun awal. Kita akan bangun setengah jam ataupun 1 jam atau 45 minit sebelum subuh. Biasanya kita dah bangun dah masa tu. Masing-masing akan mengulang hafalan yang telah dihafal pada waktu malam. Dan masa itulah waktu yang paling berharga dalam satu hari itu. Waktu sebelum subuh adalah waktu yang paling sangat berharga. Sebab apa? Sebab masa tu kita punya otak, kita punya penerimaan hafalan tu memang sangat-sangat dahsyat lah. Okey. Kemudian lepas dah masuk subuh,
kita akan sambung hafalan. Kita lancarkan semula hafalan yang malam tadi. Dan kita lepas subuh kita akan tasmi' dengan ustaz. Kita akan tasmi' lepas subuh sehingga jam 7 pagi. Kadang-kadang lepas ramai orang, dia akan lajak 7 suku, kadang-kadang 7.30, biasa 7 suku lah. Okey, dia akan lajak macam tu. Dalam sistem tahfiz ni, kita ada 4 terms yang yang tuan-tuan kena tahu. Yang pertama adalah sabak, yang kedua adalah para sabak, yang ketiga adalah mukhtar, dan yang keempat adalah mukhtahatam. Sabak ni maksudnya hafalan baru. Okey. Kita akan tasmi' dengan ustaz hafalan baru. Ni lah yang tadi saya sebut tadi, lepas subuh sehingga jam 7 pagi. Yang kedua adalah para sabak. Para sabak ni maksudnya kita akan mengulang 7 muka surat daripada page yang terakhir yang kita tasmi' tadi. 7 muka surat ke belakang. 7 muka surat ke belakang kita akan tasmi'. Yang ni dalam pukul 8.30 hingga pukul 8.30 sehingga pukul 10. 8.30 hingga 10 ni waktu para sabak. Kemudian kita ada break lebih kurang setengah jam, 10 sampai 10.30. Kemudian kita sambung lagi 10.30 hingga pukul 12.30 adalah masa untuk buat mukhtar. Mukhtar ni maksudnya ulangan juzuk ke belakang. Kalau kita dah hafal 5 juzuk, so ulangan juz 1, 2, 3, 4, 5. So dia ulang satu hari satu juz, satu hari satu juz. Untuk tahun pertama memang setiap hari kena ulang at least 1 juz. Mukhtar lah. Macam tu. So satu lagi terms yang tuan-tuan kena tahu juga adalah mukhtahatam. Mukhtahatam ni bila tuan-tuan dah menghafal 1 juz, bila dah menghafal 1 juz, so kita akan lancarkan tasmi' dengan ustaz sekali lagi daripada awal sampai akhir. Yang juz tu make sure lancar, tak nak ada salah. Kalau salah pun maksimum biasa 3 lah. Itu namanya mukhtahatam. Selagi mana mukhtahatam tak selesai, selagi tu tak boleh sambung ke juz yang seterusnya. Tapi biasanya mukhtahatam ni akan makan masa sehari saja. Macam itulah. Alright. Kemudian selesai mukhtar jam 12.30, biasanya kita akan berehat lepas solat zuhur 1.30. Lepas zuhur biasanya kita akan ada kelas. Lepas 6 pukul 3 tu kita akan ada kelas. Kelas-kelas akademik lah. Kita ada subjek bahasa Arab, English, Mathematics and Fiqh. Ada 4 subjek yang basic lah. Yang mana subjek ni bukan subjek yang boleh naik tingkatannya. Dia sekadar basic subjek supaya kita tak ketinggalan. Alright. So macam itulah. Dan bukan setiap petang adalah, ada yang ada yang tak ada. Lepas dia akan pukul 3 sampai asar lah, biasanya pukul 4.30. Lepas pukul 4.30 dan biasanya kita akan bersukan lah, beriadah, main bola ke apa-apalah. Kemudian lepas asar main bersukan. Lepas tu kita akan bersiap-siap untuk makan dan juga solat maghrib. So lepas dah makan solat maghrib, kita akan mula hafalan lah, balik semula. So biasanya kita akan masuk awal sikit sebelum maghrib, kita dah masuk balik semula untuk menghafal. Lepas tu solat maghrib, lepas tu kemudian lepas solat maghrib terus menghafal sehinggalah jam 10 malam. Lepas pukul 10 malam dan kita akan berhenti untuk solat isyak. 10.30 kita akan berhenti solat isyak. Dan biasanya pukul 9 malam lampu dah tutup lah, tertidur. And then esok pagi bangun balik semula dalam pukul 4.30, 4.45. Dan macam itulah rutin harian. Okay. So masa kat Mahat dulu memang kalau siapa yang bangun time subuh tu, itu adalah orang yang paling rugi sekali lah biasanya. Kita akan rasa, ya Allah, apalah rugi sangat. Kenapa bangun waktu subuh? Bukan sebab subuh tu tak bagus, sebab kita nak bangun sebelum subuh. Sebab waktu sebelum subuh tu sangat-sangat fresh. So siapa yang bangun time subuh tu memang rasa macam, ya Allah, malam ni lah, kenapalah bangun on time, on subuh ni kalau sekarang kita kata kalau bangun subuh, Masya Allah, bagus kan. Tapi sebenarnya dalam Mahat tu, kalau dalam realiti, kalau kat Mahat, kita nak kalau boleh bangun sebelum subuh supaya kita sempat melancarkan hafalan. Okay. So itulah dia rutin. Rutin bagi yang biasalah, bagi Mahat yang full time. Okay. Kemudian itu adalah yang part pertama yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rasa duduk di rumah sementara masa fasa PKP ni tak tahu nak buat apa, mungkin tuan-tuan boleh cuba rutin ni dalam rumah tuan-tuan sendiri. After all, sekarang ni kan Ramadan, tuan-tuan kat rumah, why not cuba rutin kehidupan pelajar tahfiz ni, full time ni, tuan-tuan buat di rumah. Benda tu possible untuk buat. Okay. Yang kedua saya nak cerita berkaitan dengan macam mana caranya saya mula-mula berminat untuk menghafal Al-Quran. Okay. Saya mula-mula berminat untuk menghafal Al-Quran because of ayah saya lah.
ayah saya pernah menjanjikan suatu benda yang sangat besar pada saya masa tu. Dan saya dah ceritakan dalam video sebelum ni. Kalau siapa nak tahu video dia, saya tak nak ulang, boleh tengok dalam 10 tips hafal Al-Quran, boleh tengok dalam YouTube. Okay. Tapi saya nak bagi tahu, kesan daripada itu saya menjadi seorang yang sangat berminat untuk menghafal Al-Quran, sekalipun bacaan saya sangat teruk. Okay. Saya tengok budak tahfiz, saya rasa seronok sangat. Saya rasa sangat happy dan saya sangat kagum dengan dia orang ni. Bila datang sekolah je, saya tengok, ya Allah, bestnya. So saya memang set dalam minda saya, memang saya nak hafal Quran. Okay. Ibu dan ayah saya, seingat saya, dia orang tak pernah paksa saya untuk hafal Quran. Nak galakkan memang ada lah, tapi dia basically nak kata paksa memang tak pernah. Nak kata rotan dah petah lagi memang tak ada lah. Okay, basically dia lebih kepada inner instinct. Ayah saya berjaya trigger saya punya inner instinct untuk minat dan akhirnya memilih untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah, lepas tingkatan 3 saya berpeluang untuk masuk ke dalam Mahat Hafiz Al-Quran Hira. Masa tu tahun pertama saya masuk di Sungai Buloh. Tahun kedua baru pindah ke Jeram. Saya nak cerita pengalaman di tahun pertama. Di tahun pertama, di bulan yang pertama, saya minat sangat nak hafal Al-Quran. Kenapa saya nak hafal Al-Quran sangat-sangat? Sebab saya rasa bacaan saya sangat teruk. Sangat-sangat teruk. Saya rasa kalau saya berterusan macam ni, selamanya lah saya akan baca bacaan yang teruk ni lah. So saya tak ada pilihan, saya kena hafal Quran supaya bacaan saya elok. Saya sampai tahap macam tu. Kalau tuan-tuan rasa bacaan tuan-tuan lagi bagus, so harapan tuan-tuan untuk menghafal Quran tu lebih tinggi lagi. Nak bagi tahu macam tu lah. Ni adalah harapan daripada tuan-tuan. Bukan sekadar harapan, tapi diperlukan pada usaha yang tinggi. Okay. Masa bulan pertama saya masuk Mahat Hafiz kan, satu hari memang kita standard, kita kena hafal at least 2 muka surat supaya 2 tahun kita boleh khatam lah 30 juz Al-Quran. Jadi pada bulan pertama saya berjaya menghafal 2 juzuk Al-Quran. So saya rasa kalau 2 juzuk Al-Quran, saya tak yakin yang saya boleh habiskan 30 juz dalam masa 2 tahun. Sebab apa? Saya rasa 2 juz Al-Quran dalam tempoh sebulan tu memang sangat-sangat mencabar. Sebab orang-orang macam saya yang baca pun tak berapa nak betul, baca banyak salah ni. So kita punya effort tu memang jauh lebih tinggi lah berbanding orang yang membaca lancar. So masa tu saya dah putus asa. Saya rasa macam, ya Allah, memang tak tahulah, rasa memang bukan inilah. Bukan mungkin tak terpilih kot, Allah tak pilih untuk menghafal Al-Quran ni. So ada seorang senior saya, dia bagi tahu, saya ingat lagi apa dia kata kat saya. Dia kata apa, Surya, cuba kau tengok apa ni yang budak A tu, saya tak sebut nama lah. Kau tengok dia baca Quran. Kau tengok dia baca tu tersengguk-sengguk tak dia baca? Jadi saya kata, dia baca tersengguk-sengguk. Dalam tersengguk-sengguk dia tu pun dia tak putus asa. Kau tahu tak berapa juz dia hafal setahun? Tak tahu. Setahun dia hafal 4 juz je. Setahun dia hafal 4 juz dan dia tak putus asa langsung. Dan dia masih lagi tersenguk-senguk menghafal Al-Quran. Kau 1 bulan hafal berapa juz? 2 juz. 1 bulan 2 juz, kau nak give up? Kan? Masa tu saya rasa, Masya Allah, saya macam tersentak lah. Saya rasa, Allah Tuhanku, macam hebatnya. Saya rasa sangat-sangat kagum lah. Kagum dengan budak tu. Bukan saya rasa ni apa, dia tak pandai sangat ni sampai tak boleh hafal. Saya tak pandang macam tu. Saya pandang, ya Allah, hebatnya. Dia seorang yang sangat cekal, bersungguh menghafal, sekalipun memang hafal lagi teruk, tapi dia bersungguh dan dia tak putus asa. Yang part yang tak putus asa dia saya ambil tu. So saya rasa macam, ya Allah, dunia aku jauh lagi bagus daripada aku ni. Kan? Aku rasa ni dah hafal 2 juz, 1 bulan 2 juz pun tak tahu nak bersyukur. Kan? Mungkin sebab masa tu saya target nak lebih cepat agaknya, kata saya cepat putus asa kan. Lepas tu saya tersedar dan saya memilih untuk meneruskan hafalan. Dan Alhamdulillah pada tahun pertama, selepas dengan payah semua tu, saya berjaya hafal 15 juzuk Al-Quran. So bila 15 juzuk, kalau 2 tahun 30 juz lah, betul. Tapi masalah dia 15 juz tu pada bulan 12. Maksudnya sebab hari ihtifal ni adalah hari penyampaian hadiah. Hari penyampaian hadiah. So kalau sekiranya saya teruskan dengan momentum yang sama, yang saya dah push to the limit ni, momentum yang sama, saya maksimum saya dapat 30 juz pun, masa tu dah bulan 12 juga. So maksudnya saya tak sempat nak jadi hafiz sebelum tarikh hari ihtifal, hari penyampaian hadiah. Okay.
Saya tak nak lah nanti semua orang dapat hadiah, dapat apa nama ni, dapat dapat hafiz Al-Quran, tapi saya tak dapat, kan? Saya rasa sangat sedih lah. Lepas tu tak apalah, saya teruskan usaha. Masuk je tahun kedua, ustaz kata, masa tu dekat Mahat Hafiz ada dua lah, ada dua orang ustaz. Satu Ustaz Zaid, saya Ustaz Zaid. Yang kedua adalah Ustaz Amin, arwah Ustaz Amin yang baru saja meninggal. Ustaz Amin ni very lenient lah. Dia kata siapa-siapa bawa dia tak ada masalah, lepas 15 juz maksudnya tak payah nak ulang balik semula pada awal, boleh sambung terus. Ustaz Zaid kata no, semua sekali yang kelas dia berapa juz yang dah hafal, ulang balik semula pada awal sampai habis, lepas tu baru boleh buat hafalan baru. Saya masuk dah hafal 15 juz, maksudnya saya kena ulang balik semula daripada juz 1 sampai juz 15, make sure lancar, baru boleh sambung balik semula juz 16 dan seterusnya. Masa tu saya dah kata, ya Allah, ya Tuhanku, kalau nak, sebab apa nama ni, kalau dengan masa yang ada ni pun tak cukup nak habiskan 30 juz. Kalau nak pulang balik semula 15 juz, memang confirm lagi tak sempat. Lepas tu bincang dengan ustaz, boleh ke ustaz kalau kita postpone hari ihtifal? Ni cerita betul ni. Lepas tu ustaz kata mana boleh, kan? Semasa hari ihtifal tu fix, memang tetap. So saya kata, ya Allah, ya Tuhanku, macam mana nak buat ni, kan? So saya tak ada pilihan, ustaz tak bagi juga, memang kena mengulang 15 juz dulu baru boleh sambung. Yang satu lagi tu dah teruskan hafalan. Lepas tu saya pun mengulang lah 15 juz, alhamdulillah lah, bacaan saya lancar, ingat. So satu hari saya boleh baca 1 juz, so lepas 15 hari saya terus masuk juz ke-16. Tapi itu pun dah delay 15 hari 15 hari untuk hafalan lah. 15 hari bekerja. Kemudian bila lepas teruskan hafalan juz 16 dan seterusnya, biasanya saya hafal satu hari 2 muka. Sampai satu masa saya perasan saya punya hafalan makin berkurang, makin menurun. Daripada 2 muka, betul-betul turun jadi 1,5 muka. Tiba-tiba jadi setengah muka. Dengan effort yang sama, saya setengah muka je saya. Setengah muka. Masa tu saya dah macam ni lah. Saya rasa, ya Allah, tahu apa dia jadi, kan? Aku usaha sungguh-sungguh tapi tak dapat juga, kan? Kenapa, kan? Tolonglah, kan? Sebab masa tu memang sangat-sangat tertekan, kan? Dah lah lambat daripada masa, kan? Nak kena ulang lagi. Lepas tu pula bacaan hafalan makin berkurangan pula. Lepas tu pula kita tengok grup sebelah, tengok kawan-kawan grup sebelah. Kalau sebelum ni yang baca 2 muka, tiba-tiba lompat jadi 4 muka. 4 muka. Yang apa nama ni, yang 1 muka setengah lompat jadi 3 muka. Kita ni setengah muka. Masa tu, ya Allah, Tuhanku, hanya Allah je lah yang tahu. Memang doa, nangis tu memang hari-hari lah. Sama ada diorang sedar tak sedar ke, waktu malam, waktu solat ke, memang nangis, ya Allah, tolonglah bukakan hati, bagilah bantuan macam mana nak buat ni, memang tak tahulah nak buat macam mana. Kemudian Alhamdulillah saya dapat naik balik semula 1 muka, 1,5 tu naik balik semula 2 muka. Tapi kelas sebelah daripada 2 muka semua jadi 4. Saya masih lagi 2. Saya kata, ya Allah, ni kenapa lagi ni, apa masalah ni, kan? Lepas tu kalau tengok daripada jadual, memang tak sempat nak hafiz ni. Memang tak sempat nak hafiz hafal Quran. Kemudian saya ada 2 pilihan, dan ini adalah pilihan paling besar yang saya buat, antara pilihan hidup yang paling besar. Pilihan yang pertama ialah saya boleh pecut hafal Al-Quran, tapi saya tak, tajwid saya langgar, ingatan saya akan out sebab saya fokus pada hafalan semata. Boleh hafal Al-Quran tapi ni 2 hancur. Ataupun yang kedua, saya tak hafal Al-Quran tapi saya dapat tajwid dan saya dapat jaga hafalan yang saya ada. Saya menangis sungguh-sungguh. Sebab apa? Saya dah usaha sangat teruk, kan? Especially masuk tahun kedua lagi lah. Waktu petang orang main bersukan, saya tak main. Waktu tak ada kelas, saya hafal Quran. Saya mengulang saya buat hafalan Al-Quran. Petang pun saya tak main, jarang lah. Adalah saya main tapi jarang. Malam, waktu orang dah habis 10:30, saya sambung lagi sampai jam 12 malam. Setiap hari. Sebab tu dulu bila ada usrah, saya sangat letih. Sebab apa? Lepas asar tu, saya ada usrah lagi, lepas tu sambung lagi maghrib. So memang letih lah, sangat-sangat letih. Lepas tu saya kata, ya Allah, aku hanya ada 2 pilihan. Dan ini adalah pilihan yang sangat besar untuk diriku.
Lepas tu saya doa, dan akhirnya saya buat keputusan, saya pilih satu. Dalam keadaan menang, saya ingat lagi, saya buat pilihan untuk tidak hafiz Al-Quran. Itu adalah pilihan paling berat untuk saya buat. Saya menangis sungguh-sungguh. Saya nak hafal Quran tapi saya tak mampu. Tak apalah, yang penting tajwid saya terjaga, hafalan saya terjaga. Allah je yang tahu macam mana dahsyatnya perasaan saya masa tu. Saya menangis, ya Allah. Tak apalah, aku tak hafal Quran, tak apalah, tak ada hadiah. Masa hari ihtifal pun tak apalah. Aku redha, aku pasrah, ya Allah. Masa tu saya punya total submission memang total habis dah. Dah tak ada lagi dah. Usaha habis dah. Dah habis usaha dah. Masa tu saya bila dan saya konsisten, kemudian saya teruskanlah baca dua muka. Kemudian bila masuk juz 20, dan masa itulah bantuan Allah datang. Masa masuk juz 20, saya dah mula tukar gear. Masa tu bantuan Allah sampai, saya merasakan hijab saya kat ni dibuka, zup. Kalau satu hari, saya rasa kepala saya sangat ringan. Saya rasa sangat ringan. Kalau satu hari biasa saya baca dua muka surat. Lepas peristiwa tu, saya boleh menghafal maksimum satu hari 13 muka surat. Daripada 2 jadi 13. Dan begitu betapa bila bantuan Allah sampai, memang sangat-sangat dahsyat dan luar biasa. Memang terus pecut lah. Daripada belakang pecut. Dan saya masih kekal mukhtar saya. Sekalipun tak satu juzuk, saya dapat konsisten setengah juzuk. Setiap hari memang baca. Adalah satu dua yang terlepas. Tapi basically, almost setiap hari memang tak miss lah mukhtar tu. Setengah juzuk setiap hari. Kan? Alhamdulillah, pada 24 hari bulan 9, saya berjaya menghafal Al-Quran. Saya tak tunggu 25 bulan bersedia saya. Kenapa saya tak tunggu? Sebab saya takut ada orang pecut. Sebab kita masa tu saling berlumba dengan pelajar yang lain. 25 bulan bersedia saya. Sehari sebelum tu saya dah hafal Al-Quran, Alhamdulillah. Tapi tak lama lepas tu, lepas hafal Al-Quran, kita ada exam. Okay, kita ada exam. Lepas tu saya beritahu dekat ibu saya kata, ibu tak payah harap apa-apa lah. Sebab bila pecut laju sangat ni, so akan ada yang tak lancar ni. Ada juz yang tak lancar. So, ujian, sebab hari ihtifal bulan 11 mungkin lepas dalam tempoh sebulan tu, ada exam. So, memang saya tawakal lah, pasrah. Okay. Alhamdulillah, satu hari saya ulang 5 juz setengah. Saya ulang 5 juz setengah. Saya ingat lagi masa saya menghafal dulu, biasalah budak-budak kan, dia pernah cakap kat saya, dia kata, Surya, kau ni hafal bersungguh, semangat kan, banyak hafal, tapi bila baca banyak salah. Lepas tu pula banyak salah, lepas tu banyak lupa pula tu. Dia gelakkan saya kan. Saya senyum je, saya tak peduli kat semua tu, saya teruskan menghafal kan. Saya menangis, saya dengan Allah Ta'ala. Lepas tu bila time exam, kita ada ada 5 soalan. Satu soalan awal surah, satu soalan awal makrah, dan lagi 3 soalan tebuk satu Al-Quran lah, ditebuk. So boleh buka apa saja. Alhamdulillah, lepas sampai exam, ada 4 orang dapat anugerah Hafiz Cemerlang, dan salah seorang dapat anugerah tu adalah saya. Dan kawan-kawan saya yang dulu gelakkan saya itu semua fail. Betapa Allah tu adil kan. Orang yang susah menghafal, dia kuat mengingat. Orang yang mudah menghafal, biasanya dia kurang sikit bab ingatan tu. So nak bagi tahu, orang yang kurang kuat menghafal, usahalah sungguh-sungguh, insya-Allah ingatan tu lebih kuat lagi. Okey. Alhamdulillah, bacaan saya lancar, dan saya dapat Hafiz Cemerlang lah. Dan semenjak tu kehidupan saya berubah lah. Okey. Dan lepas tu saya dapat macam-macam award sampai sekarang, alhamdulillah. Okey. So itulah pengalaman yang saya rasa saya nak kongsi dengan tuan-tuan. Saya nak beritahu bagaimana seorang budak yang dulu bacanya sangat teruk, baca Iqra' je masa darjah 4, alhamdulillah pada tingkatan 4, tempoh 1 tahun 9 bulan berjaya untuk menghafal satu Al-Quran. Okay. So benarnya bukan mudah, tapi tak mustahil. Kita doa sungguh-sungguh, semoga Allah bagi bukakan pintu hati kita, bukakan minda kita untuk memudahkan kita menghafal Al-Quran. Okeylah, saya nak kongsi satu benda lagi. Antara soalan yang biasa orang tanya, orang budak tahfiz ni, dia makan dia kena jaga makan ke? Kan? Dalam Quran senang je Allah kata, ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah daripada makanan-makanan yang baik.
yang telah direzekikan kepada kamu. Ataupun ada satu lagi ayat Quran Allah kata ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Makanlah daripada makanan yang halal dan baik. So senang. Makanlah makanan yang halal dan baik, kan? Tak adalah kata makan pedas tak boleh, makan tu tak boleh, makan ni tak boleh, kan? So as long as makanan tu makanan halal, makanan yang baik, so boleh makan. Alright. Satu lagi. Satu persepsi bila orang ingat asal orang hafal Quran ni dia dah jadi level macam malaikat. Ada juga orang yang berfikir macam tu kan. Orang hafal Quran ni masih lagi seorang manusia yang tak terlepas daripada melakukan kesilapan. Okey. Apa yang penting lepas kita menghafal Al-Quran bukan sekadar lancar hafalan semata sebenarnya. Apa yang lebih penting adalah sejauh mana Al-Quran yang kita hafal dapat merubah diri kita, dapat merubah iman kita dan mengubah hati kita, kan? Dapat mengubah perangai kita, sikap kita. Itu yang lebih penting, kesan daripada Al-Quran itu sendiri. Lancar Al-Quran mungkin ramai boleh lancar, kan? Faham satu hal lagi. Sebab tu kita kena ambil inisiatif untuk memahami isi kandungan Al-Quran. Kalau masa kat mahal tu mungkin tak sempat nak tengok semua makna. So dengan masa yang ada sekarang ni, inilah masa untuk memahami apa yang Allah cakap dalam Al-Quran dan kemudian merancang untuk melancarkan hafalan yang pernah dihafal. Okey, ada satu soalan sebelum ni berkaitan dengan anak-anak yang dihantar ke MRSM Ulul Albab ataupun Imtiaz. Yang tu dia ada hafazan dan dia ada kelas. Macam MRSM Ulul Albab, saya difahamkan hafazan dia lebih kurang 1 jam pada waktu pagi dan tasbih ustazah pada tengah hari. Actually bila hafaz Al-Quran campur dengan akademik, dia sebenarnya memang satu cabaran yang besar kepada student tu sendiri. Satu, dalam menghafal Al-Quran ni bukan mudah. Mungkin dia pandai, mungkin lebih mudah lah, tapi by default memang sukar lah. So bila campur dengan beban akademik, dia akan jadi lebih sukar, kan? Jadi pemberat dia nak pilih yang mana sebenarnya. Dia nak yang akademik ke dia nak yang Al-Quran. Biasanya dia sukar untuk membalancekan antara kedua ni. Sebab tu biasanya bila dia dua-dua dia dapat, dia akan cenderung untuk miss yang salah satu ni. Dia mungkin boleh menghafal tapi mengulang dia kurang. Dia kurang lancar bab ulangan. Dia mudah lupa dan sebagainya. Saya yang baca yang full time ni pun masih lagi bila dah lancar macam air sekalipun tetap lupa bila mana tak ulang. Okey. So tips dia macam mana nak supaya boleh ingat sentiasa. Tips yang paling mudah adalah jadilah imam solat tarawih kepada ayah-ayah. Bolehlah cuba untuk menghafal tak apa juz 30 pun tak apa dan jadi imam tarawih. Sebab dengan cara itu kita akan lebih ingat apa yang pernah kita hafal. Wallahu alam. Semoga perkongsian saya pada petang ini bermanfaat untuk semua dan jangan putus asa, jangan cepat berserah pada takdir seolah-olah macam kita ni dah tak pandai, tak boleh baca Quran tunggang langgang, orang gelakkan kita dan kita give up, man. Never give up, usaha sungguh-sungguh. Allah kata apa? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita usaha sungguh-sungguh, Allah akan tunjukkan jalan. Kita kena yakin sangat-sangat Allah lah yang akan bantu kita dengan syarat kita kena usaha sungguh-sungguh. Okey. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.